Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang kepada seluruh ahli-ahli, anak-anak Pertubuhan Silat Senjata Warisan. Tak lupa juga kepada ibu bapa, keluarga yang banyak menyokong anak-anak untuk pertubuhan ini. Okey. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang persoalan yang mungkin ditanya oleh anak-anak, oleh ibu bapa, oleh penjaga apa semua. Silat Senjata Warisan adalah sebuah pertubuhan yang diluluskan oleh pendaftar pertubuhan pada tahun 2013. Sebelum itu, pertubuhan kita berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan pada tahun 2012, okey, dan kita dikenali sebagai kelab sukan. Maknanya kita dah diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan, maknanya kita bukannya kelab-kelab yang biasa-biasa yang tidak berdaftar. Tapi pada tahun 2013 kita telah mendapat sokongan daripada Pesaka, Persekutuan Silat Kebangsaan Daerah Petaling, untuk kita didaftarkan sebagai sebuah pertubuhan di bawah pendaftar pertubuhan. Apabila kita buat pertukaran, lulus pertubuhan kita, dan pada waktu itulah secara automatiknya pendaftaran di bawah Pesuruhjaya Sukan terbatal. Okey, maksudnya kita bukan duduk sebagai kelab sukan lagi dah. Kita jadi satu pertubuhan. Maksudnya lebih besarlah kat sini. Okey. Latihan kita buat pula adalah kita bukannya silat yang daripada keturunan, ada unsur-unsur mistik, kurafat, tidak ada apa. Kita memang asalnya saya dan juga tim permulaan kita ambil apa yang kami pernah belajar dahulu daripada beberapa perguruan, dan kita ambil basic-basic, asas-asas bela diri yang praktikal digunakan pada masa kini dan masa depan. Kita bukan terikat dengan keturunan daripada mimpi, tidak. Maksudnya apa saja yang anak-anak kita belajar dalam perguruan jatiwarisan ini adalah berdasarkan kesihatan, sukan, kecergasan dan mental dan fizikal. Okey, kita tidak ada ilmu kebatinan ke, tidak ada. Okey. So apabila kita buat latihan pun, kita punya buka gelanggang pun, anak-anak ini diajar untuk bacakan Fatihah, 3 kul, dan dihadiahkan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, keluarga baginda, sahabat baginda, ibu bapa, guru-guru, kaum muslimin-muslimat. Itu saja. Maknanya kita nak ada kita punya SOP lah, SOP. Kalau saya cakap adat, kan orang cakap adat ni ada benda yang bida'ah lah apa. So saya gunakan perkataan-perkataan yang lebih moden. Maksudnya kita ada SOP. Maksudnya SOP kita, standard operation prosedur kita, masuk gelanggang, nak bersilat, kita kena doa pada Allah Taala. Kita doa dululah, minta keselamatan apa semua. Tidak minta kepada apa wali ke, tidak ada. Kita hadiahkan kepada Rasulullah. Yang paling bestnya, setiap minggu sekurang-kurangnya anak-anak kita ni sedekahkan Fatihah kepada ibu dan ayah. Maksudnya tuan-puan, setiap hari Sabtu ke hari Jumaat kita buat anak-anak buat latih, mereka sampaikan, mereka berselawat dan mereka hadiahkan Fatihah kepada kita di rumah. Okey. Ada juga bertanya, kenapa ada silat lain yang hari-hari ada latihan? Sampai saya tengok ada yang tuan kenapa, cikgu kenapa hari Isnin, Selasa pun ada silat tu berlatih. Ada yang berlatih Jumaat, Sabtu, Ahad. Best, seronok, banyak berlatih. Tuan-puan, kita punya modul, silibus yang kita bangunkan. Nah, silibus ni bukannya bangun daripada mimpi, bangun daripada benda-benda yang mistik, tidak. Silibus ni kita melihat daripada segi kita minta nasihat profesional, daripada segi sukan. Sebab tu silat sekarang dah jadi satu jenis sukan bela diri. Kita tak nak bila dah tua nanti anak-anak ini sakit. Kita nak mereka ni sihat fizikal dan mental. So salah satunya yang saya tekankan adalah kita perlu follow silibus yang kita tentukan. Bagi silat kita buat setiap minggu, sebulan 3 kali. Supaya satu lagi minggu tu untuk anak-anak ni berehat. Boleh ada bonding time dengan family. Okay, kita tak nak setiap minggu ada silat. Kita dah 3 minggu, 3 kali saat 3. Tapi kalau ada kelas-kelas tambahan yang kita perlu buat, kita akan buat. Dan latihan kita tak boleh buat Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa di sekolah pun kena buat. Tak boleh. Sebab jantung anak-anak kita ni, kita tak nak dia overwork tau. Tuan-puan, kita kena faham overwork. Bila kita pergi ke sains sukan, overwork. Umur mereka masih muda, form 1, form 2, remaja darjah 6, umur 5 tahun, 6 tahun. Kita tak nak jantung mereka digunakan overwork sebelum umur mereka. Kita tak nak. Sebab tu kita tengok hari ni ada pemain bola mati tengah padang, mati awal. Yes, orang cakap ajal. Tetapi daripada sudut sains, kita kena faham benda tu. Maksudnya, umur dia, jantung dia patutnya boleh bertahan umur sampai 60-70. Tapi dia dah gunakan dia punya jantung tu daripada muda terlalu lebih time.
Sebab tu kita ada waktu tidur pukul 10 malam, kita ada waktu bangun pukul 3 pagi. Islam dah ajar benda tu. Itulah jati warisan buat. Sekurang-kurangnya seminggu sekali anak-anak ini ditrain untuk pelajaran silat, untuk sergaskan badan. Seminggu sekali 1.5 jam untuk mereka betul-betul nak bagi berpeluh apa semua. And then hari-hari biasa kena ingat pula, hari-hari biasa anak-anak ini perlu pergi sekolah, stres mental mereka. Mereka perlu ikut jasmani, sukan apa semua. So ini pun pam jantung dia tau. Pam jantung dia pun, dia bermain apa semua. So takkan kita nak push mereka bersilat lagi setiap hari. So saya tidak mahu bandingkan silat jati warisan dengan silat-silat lain. Minta maaf saya beritahu tuan-tuan perempuan, jika ada yang cuba membandingkan, kenapa buat sekali seminggu je? Orang tu boleh buat banyak kali seminggu. Jangan tanya saya. Nak anak you belajar secara sihat, cara ikut modul silibus, kan pada kita. Tapi kalau tak boleh, sila ambil anak, pergi ke silat yang anda cakap tu. Daripada segi bayaran, kenapa silat sana free? Kenapa silat sana free? Kenapa silat tu RM10? Tuan-tuan, ini ditentukan oleh AJK. Ini ditentukan oleh pertubuhan itu sendiri. Okey? Dan duit tu pula, kita perlu setiap kerja yang kita buat, setiap ilmu yang kita nak, dia mesti ada harga dia. Sebab tu, kalau boleh saya pun nak ajar free. Free je boleh, tidak ada masalah pun. Tidak lagi saya dengar cikgu silat jadi kaya raya dalam dunia tu bang. Cikgu silat jadi jutawan daripada yuran. Tak. Tapi kalau cikgu bela diri taekwondo ke saya dengar kaya. Kereta mahal apa semua. Silat tidak ada. RM10 orang tak bayar, RM30. So kenapa silat kita letakkan RM30? Itu adalah kena dengan zaman ini. Kita nak kena ada untuk bayar duit poket jurulatih. Jurulatih tak minta gaji pun. Jurulatih tak minta gaji pun. Tapi sebagai ketua pemimpin dalam pertubuhan, saya kena fikirkan. Sekurang-kurangnya RM50, RM100 sebulan duit poket mereka. Ahli kita pun tak ramai. Ahli kita lebih kurang 10 ke 20 orang sekarang. Kalau kita darab RM30 yang bayar, kita dah buat dalam 400 atau 500 je. Minyak petrol kita nak dengan generator. Esok kita nak bangunkan gelanggang kita balik. So, duit tu akan back kepada society. Dia bukan back pada saya. Saya tak ambil pun untuk personal saya. Gaji saya ke setiap minggu. Tidak ada. Dan paling penting, kita nak bagi ibu bapa, ahli-ahli faham, ilmu itu ada nilai. Jurulatih kita berlatih daripada umur 6 tahun, 7 tahun tuan-puan yang ajar anak-anak kita sekarang. 6 tahun, 7 tahun mereka ni. Ibu bapa mereka pun bagi sumbangan kepada gelanggang, pada pertubuhan. Ini adalah pelaburan untuk mereka masa mereka kecil. Now, umur mereka dah 25, 23. Mereka turunkan pula ilmu. Masa mereka balik kerja. Siap-siap pergi ajar anak-anak kita. So, adalah sedikit upah ujrah. Mana ilmu tu bukan percuma. So, tak adalah anak kita esok ponteng. Ada dulu. Sebab percuma kita bagi, tak pergi pun tak apa. Sebab ilmu itu tidak dihargai. Diberi dengan percuma. So, ibu bapa pun tak kisah. Tak apalah, benda free. Tak payah datang pun tak apa. Inilah yang berlaku tuan-puan dalam perguruan-perguruan silat. Sebab tu silat, dia tak boleh naik macam taekwondo, macam karate. Sebab kita masih ditampuk lama. Ini sejati warisan nak buat perubahan. So, kami bukan nak ambil dia untuk kaya, tapi kami nak kami bagi komitmen mengajar tuan-tuan perempuan, bagi komitmen untuk menghargai nilai yang kami keluarkan. Potong rumput, mesin rumput sekarang tuan-puan untuk gelanggang sebulan 2 kali. Rumput panjang 2 kali. Upah mesin rumput RM70, RM80 dengan minyak petrol tu. So bayangkan. So di mana kita? Kadang-kadang kita keluar duit poket kita sendiri juga. Kita mengajar tapi kita keluarkan duit poket kita. So saya harap tuan-puan, ini yang saya boleh share. Dan apa maksud jati warisan? Jaga agama, tanggungjawab insan. Jati. Ini perjuangan kita. Kita nak ajar anak-anak ini solat. Dia orang cintakan solat. Mereka cintakan Rasulullah. Mereka cintakan ibu bapa. Ini kita punya silat. Okey? Ada rezeki, ada peluang untuk bertanding, kita hantar. Anak murid silat kita jati warisan. Walaupun silat kita ni baru 10 tahun umur dia. Tapi kita dah menang pingat emas. Kita dah menang beberapa pingat kebangsaan. Kita dah hantar remaja Selangor. Kita dah hantar. So, jika tuan-puan, tolong jangan bandingkan silat jati warisan dengan silat-silat yang ada di kawasan kita ataupun di luar kawasan kita. Oh, silat sana bagus tuan-puan. Tiada pertubuhan, tiada perguruan yang sempurna. Tak percaya, you ambil anak-anak kita, pergi belajar sana pula. Kat sana pun kita tidak akan jumpa kesempurnaan. Pergi sana tak? Sebab apa? Ini adalah perjuangan guru-guru silat. Guru-guru silat semua baik. Kami tidak ada bergaduh pun. Tetapi, kadang-kadang orang suka bandingkan. Kenapa sana tu? Kenapa sana? Kenapa sana hari-hari ada? Kenapa silat ni kena bayar RM30 tapi sebulan 3 kali je? Sana free. Tapi sana hari-hari. Tuan-puan, kita kena ada limit kan. Kita tak nak anak-anak ni boring. Nanti memang sekarang mereka tengah semangat belajar silat. Sampai setahap mereka akan rasa bosan. Bila bosan, mereka belajar pun main-main silat. Sebab saya dah bersilat lebih daripada 30 tahun. 30 tahun.
tahun saya bersilat. Saya mengajar silat lebih daripada 25 tahun. Dekat 30 tahun saya mengajar daripada pembantu jurulatih, daripada jurulatih muda, sehinggalah saya saya wujudkan silat saya sendiri. Saya asaskan silat saya sendiri setelah saya belajar 5 perguruan. Saya buka silat saya sendiri. Saya minta izin daripada guru-guru lama saya, daripada silat lain. Saya buat pertubuhan silat seni Jatiwarisan. So, dari situ kita kaji balik semua apa yang elok untuk badan anak-anak. Apa yang elok untuk mental fizikal mereka. Enough tuan-puan. Sebulan 3 kali training cukup. Seminggu 3 kali. Sebab apa? Hari Isnin, Selasa dia ada PJ, jasmani kat sekolah lah, sukan apa. Jantung mereka bekerja dengan penat. So, kita kena faham kenapa kita buat macam ni. Kita tak nak ikut dah cara-cara lama. Setiap hari ada latih silat percuma, tak payah bayar. No. Jatiwarisan, biar kita tak ramai, tetapi kita ada kualiti. Okey tuan-puan? Pastikan jangan bagi anak-anak ponteng. Jaga kesihatan. Perjuangan kita adalah untuk dunia dan akhirat. Okey, bukan semata-mata untuk di dunia, tapi kita nak bagi anak kita cemerlang dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.